Rupanya 70 menteri masih tak cukup untuk kerajaan tebuk atap. Senator Datuk Razali Idris mencadangkan kerajaan menubuhkan kementerian khusus untuk menjaga hal ehwal Melayu, orang asli Bumi Putera Sabah dan Sarawak serta masyarakat Siam di negara ini. Beliau berkata Kementerian Peribumi perlu diwujudkan untuk membolehkan penyelarasan kerajaan pusat dan negeri bagi membantu menyelesaikan isu dihadapi masyarakat peribumi termasuk hak asasi, alam sekitar, pembangunan pendidikan, kesihatan, ekonomi dan sosial. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu itu berkata urusan membantu masyarakat peribumi ketika ini berselerak dalam pelbagai jabatan kerajaan. Beliau mengambil contoh Jabatan Kemajuan Orang Asli JKOA diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, manakala hal ehwal Sabah dan Sarawak diletakkan khusus di bawah Kementerian di Jabatan Perdana Menteri, diketuai seorang menteri dan timbalan menteri, masing-masing datangnya dari dua negeri tersebut. Razali juga merujuk kepada beberapa negeri termasuk Kedah yang mengkhususkan jawatankuasa hal ehwal masyarakat Cina dan Siam. Sementara itu katanya kepentingan kaum Melayu diletakkan di beberapa kementerian, agensi dan jabatan kerajaan. Sudah tiba masanya kerajaan memikirkan cara terbaik untuk meletakkannya di bawah satu bumbung dengan menyediakan peruntukan yang khusus untuk manfaat masyarakat pribumi, ujarnya seperti dipetik Berita Harian. Untuk rekod, Kabinet Pakatan Harapan mempunyai 27 menteri dan 26 timbalan menteri. Namun, Kabinet Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin memiliki 32 portfolio menteri dan 38 timbalan menteri. 7 kementerian mempunyai 2 timbalan menteri. Kita tidak tahu apa yang kini dilakukan oleh 70 orang menteri tersebut selain tambahan perbelanjaan untuk operasinya. Pada 17 Ogos lalu, Parlimen meluluskan belanjawan tambahan 7,184 juta bagi dibelanjakan untuk urusan kerajaan pada tahun ini. Itu pun masih ada senator yang mencadangkan supaya ditubuhkan lagi satu kementerian khas untuk menjaga kepentingan Melayu Bumi Putera. Dari mana dana yang digunakan untuk perbelanjaan Kabinet Mega Muhyiddin Yassin kalau bukan dari cukai yang dibayar oleh pelbagai kaum di negara ini? Mari kita mengulang kaji hadis Rasulullah yang mengingatkan umat Islam tentang bahayanya golongan Al-Ruwaibidah, iaitu orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Maksud hadis tersebut akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, iaitu dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar, diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah? Maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, yakni mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan Ruwaibidah merupakan golongan yang lemah dan tenggelam di dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya. Jika dituruti kehendak gerombolan Asabiah ini, bilangan menteri dan timbalan menteri tidak akan cukup sehingga setiap kelompok mempunyai seorang menteri dan timbalan menteri. Banyak lagi hadis-hadis yang mengisahkan mengenai kebodohan ini. Cukuplah dengan hadis sahih peringatan Rasulullah tentang kewujudan golongan Ruwaibidah ini. Mungkinkah jika dilayan kehendak puak-puak ini, kita akan ada nanti sekurang-kurangnya jabatan orang Cina, orang Tamil, orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis dan lain-lain, kerana bilangan mereka di negara ini agak besar juga.